Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai cap dulu. Yes. Okey. Follow YTV. Kamu orang. Sorry, kenapa aku berhenti sini nih? Kami sekarang berada di bandar Little Hong Kong. Di mana rasa-rasanya tu? Ataupun apa meh? Sandakan kenal sebagai apa meh? Kota Fashion. Ini adalah Kota Fashion. Okay, senang cakap lah. YTV sekarang berada di Bandar Sandakan. Kalau tengok topik hari ini, kita mau bercerita pasal Sate Legend. Sebut Sate Legend, lepas tu kita tak boleh lupa ada satu notis yang diberikan oleh kerajaan negeri Sabah berkenaan dengan SOP. Apa lagi kita boleh sentuh? Okey, kalau lah kami tak dapat cerita pasal Sate Legend yang ada di Sandakan ni, kami akan buat satu lagi tinjauan berkenaan dengan budak-budak pengemis. Begitu kan, ada ramai. Okey, ada yang mengemis, ada yang jual-jual makanan. Itu kita respect lah adik-adik yang budak-budak yang jual begitu. Itu pilihan kedua kalau kita tak jumpa Sate Legend, sebab sekarang ni baru pukul 10 lah, kan? Jadi kita takut dorang belum beroperasi lagi. So hari ni Amru sendiri untuk menyampaikan kepada kamu setiap hari konten jam 10 pagi sehingga 11 pagi. And then bertemankan kru macam biasa, Asdar dan saudara Almi di belakang. Kemarin kami di Bataras dan dapat sedikit respon yang best, orang bilang kan, di Bataras berjumpa dengan betul-betul pihak pengurusan Bataras. Jadi hari ini kami turun pula ke Bandar Sandakan. Kami mau ceritakan satu cerita yang best. Lama sudah bahkan kita nak buat di luar ni. Ada rezeki berada di luar dan kita mau sebelah sana bahkan Mi. Okey, so kita ke U-turn. Ini jalan apa Mi? Jalan 3 ke? Yes, ini jalan 3. Okay, kita pergi jalan 3 dan kita tinjau. Okey, hari ni kami mau sentuh pada 29 hari bulan Julai 2020 bersamaan dengan 8 Zulhijjah. 2 hari lagi insya-Allah kita akan merayakan Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Korban. Mana Mi? Sebelah mana? Kedai kopi sate tradisi tu. Okey nah, tu dia. Kedai kopi sate tradisi. Yes, dengar suara excited daripada member kita tu. Kita akan pergi kedai Sate Legend tu. Apa yang legend? Kita tanya sendiri owner dia. Yang pasti kru kita pernah makan di situ 18 tahun yang lalu. 18 tahun lah. Berapa sudah umur dia ni ya? And then dia bagi tahu bagus kita pergi tengok sana sebab ia akan menggamit memori orang-orang Sandakan. Kalau tengok dia punya signboard tu, memang real lagi kan? Masih memang lama sudah kan? Tahun bila punya signboard tu dia ambil. Dia patut pergi Semarang lagi dan tukar signboard tu bagi dia cantik sikit. So YTV hari ni cuba untuk berkongsi kepada warga Sandakan apa yang best sebenarnya di Sandakan kan. Jadi selain daripada topik yang kami letak tu, kami boleh tengok juga sebab di situ bersebelahan dengan Bank Simpanan Nasional. Kalau tengok secara tadi tu, sepintas lalu tadi berbaris ada orang di situ. Nah, apa sebenarnya orang buat situ kan? Jadi tengoklah, ikut kami. Kami try cari parking dulu. Okey. So pastinya konten ini pada saya akan menjadi pilihan warga Sandakan. Sebab sebelum ni kami sudah cuba untuk buat cerita berkenaan dengan Coto Legend. Kita tengok ikan bakar, sup. Apa lagi? Dia sebelah sana bang kan? Ya. Sorry, Parking payah tu. Okay. tapi kalau ada sini okey juga, kita boleh turun. Sini parking green semua. Kita mau yang yellow. Yellow, garisan kuning. Ya, expensive lah. Kita mau yang safe kan? Tapi kita try di belakang ni, pasti ada ni. Okey, macam mana persiapan raya kamu orang? Okey juga? Ini orang berbaris ni bang, duit ni. Oh, berbaris tu duit dah? Keluarkan oleh tu. Itu lagi kita mau kasih tahu tu apa dong buat sebenarnya. Kami cari parking dulu macam biasa. Sandakan selepas dibenarkan kita untuk berurus niaga kembali, ramailah sudah yang sekarang banyak lagi kereta daripada motor. Yang datang untuk apa orang bilang? Berurus niaga lah kan? Orang mula sudah kembali berniaga, berurusan. Apa lagi? Sambil-sambil kami ni mencari parking begini.
Kami limpas di kawasan yang sini boleh ke ni Mel? Lama-lama? Walaupun tiada urusan? Jangan double park lah pun. Oh jangan double park, jangan double park. saya. Okey, mesti kamu tahu kan Sandakan memang kalau waktu begini susah sudah mendapat parking. Jadi, tapi tak apa. Hari ini YTV cuba kongsikan kepada kamu semua pengisian yang sentiasa kami buat setiap hari bermula daripada hari Isnin sampai hari Sabtu bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi, 1 jam saja, tetapi kami padatkan dia dengan pengisian yang bermanfaat untuk warga Sandakan. Setiap hari kita disiplinkan gitu, kita konsisten supaya ada satu platform yang akan menjadi rujukan kepada warga Sandakan. Betul kan? Rujukan kepada warga Sandakan. Kalau kita terbiasa dengan maklumat di internet, kita terbiasa dengan sumber rujukan di surat khabar, tapi kita tidak ada satu channel ataupun satu sumber alat-alat TV begitu kan. Jadi YTV akan cuba untuk buat kelainan itu. Mana tahu suatu hari nanti betul-betul kami ni menjadi pilihan di mata masyarakat Sandakan, kerana kami pasti menyalurkan berita yang betul dan menyekat berita palsu. Kami tidak mahu itu. Jadi kami cuba untuk jadikan ruangan ini berkongsi juga sebenarnya, bukan kami sahaja. Kalau boleh ada maklum balas daripada warga kenal dengan hotel pun ada tempat parking. Di mana? Di belakang Setakan Hotel. Oh iya kak. So kami sebenarnya tengah mencari parking, tapi kalau tiada, terpaksalah jauh-jauh sikit kami parking. Yang pasti tempat yang kami mau pergi itu adalah tempat yang legend. Ini pun satu tempat yang legend juga. Nanti kami akan kongsikan, tapi dia dari sudut sejarah lah. Bermula kewujudan tempat ibadat di atas bukit. Tetapi ada satu lagi macam rahsia kelebihan tempat itu yang mungkin akan ada orang menyangkal, tetapi sebenarnya itu adalah fakta. Apa sebenarnya tu kan? Jadi kita cuba rungkai dia dan terima hakikat ini adalah tempat yang terbaik untuk warga Sandakan. Di sini parking berapa? Bayar satu kali parking kan? Aku pernah parking lah sini dengan student, tapi lebih kau ada berapa jam set? Oh dia ikut jam kah? Dah apa, kita try lagi cari parking yang, sebab kita sudah ada kupon berbayar untuk 1 bulan. RM3 per entry. Oh RM3 per entry. Oh okey lah juga kan? Tapi tak apa. Okey, jangan lupa kalau kita berada di tempat awam, pastikan kita ada pelitup separuh muka ni, face mask. Lepas tu penggunaan hand sanitizer. Macam saya bawa hari-hari lah. Pergi mana-mana pun kena bawa. Sebab YTV sendiri kan, bila buat liputan di luar begini, kita terdedah dengan COVID-19. Jadi sentiasalah ada hand sanitizer. Okay, right? Saya lebih suka yang gel sebab sejuk and then macam jimat sikit. Dia tak cair begitu dan tidak melimpah kan. Tidak meleleh-leleh, jadi jimat lah. Dia pakai, dan jangan lupa pakai pelitup muka. Okay guys, di farmasi sekarang memang ada dijual satu bentuk penutup muka begini yang 3 layer dan boleh dicuci, keringkan dan pakai semula. Setiap hari kita boleh buat begitu. And then insyaAllah YTV akan ada merchandise, akan ada gift yang berbentuk begini, ataupun mungkin kami, siapa yang mau, kita akan letak situ sedikit logo YTV Semarak Niaga. Jadi macam mana kami akan buat nanti, tunggu sialah. Sebab masih lagi dalam pandemik COVID-19 kan. Jadi kita akan pakai ini sesuai juga dengan apa yang kerajaan sarankan sekarang ini melalui SOP baru yang dikotasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 27 Julai yang lalu. Sekarang 29 kemarin. Dulu kemarin, begitu kan? Kemarin dulu. Ada 3 terutama di tempat awam lah dan di restoran. Macam restoran, jarak antara meja tu sudah ditetapkan untuk buat 2 meter. Meja ke meja 2 meter. Tapi jarak untuk pelanggan di meja tu mesti 1 meter ataupun selang 1 kerusi. Itu yang ditetapkan oleh ni. Dan masuk tu kena berdaftar, kena ada penyukat suhu, dan ada hand sanitizer kena pakai, kena amalkan itu, dan sentiasa mencuci tangan. Itu arahan Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Negeri Sabah sendiri. So kita mengikut perintah Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita perlu amalkan. Sebab
bermula hari Sabtu ini memang sudah dikuatkuasakan penggunaan facial mask di tempat awam, terutama sekali di tempat tumpuan lah macam pasar, pasaraya, kemudian di dalam kendaraan pengangkutan awam, bas, Sandakan kan banyak. So kalau boring-boring dah boleh tengok dah di belakang. Ini kita akan ceritakan nanti. Tempat yang ada nilai sejarah bagi Sandakan. Kamu tahu kah sebelum masjid ni ada di sini, sebenarnya apa tempat tu? Nanti kami rungkai. So kamu boleh cek, semak sikit-sikit. Tempat tu memang begitukah kisah dia atau ada terselit sejarah lain di sebalik pembinaan masjid ini. Jadi banyak sebenarnya yang warga Sandakan boleh berkongsi dengan YTV. Jadi terima kasihlah kepada yang sentiasa yang DM kami, memberikan cerita-cerita atau topik yang paling sesuai untuk kami kongsikan kepada warganet ataupun netizen. Sambil tu kami cuba untuk melepasi sesak jam di traffic light. Untuk cari parking kita mau pergi Satay Legend. Jadi terus berkongsi maklumat dengan kami tentang apa yang patut kami kongsikan untuk warga Sandakan. Jangan kami memang adalah konten yang sesuai untuk kamu. Tapi kalau boleh kamu bagi tahu juga, berkongsi, mungkin kami boleh pergi sana dan kami cubalah sebab alhamdulillah kami ada akses yang mudah untuk pergi ke mungkin jabatan yang berkaitan ataupun agensi kan yang mungkin menyelia kawasan yang kami mau ceritakan atau kami mau rungkai kisahnya. Jadi kami boleh pergi ke situ. Alhamdulillah kita boleh buat begitu dan kita boleh kongsikanlah maklumat tu kepada semua dan kita perlu berbangga menjadi warga Sandakan. Kan Mi? Betul Dar? Angguk sikit. Okay right. Ini traffic light jalan 3, sana jalan 2, di depan jalan Prayer. Prayer ke Prayer? Jalan Prayer. Jalan Prayer. Prayer tu. Prayer lah. Prayer. Prayer tu sembahyang. Semua. Jadi kami sekarang di traffic light jalan 3 bersebelahan dengan M Gadget. Kamu boleh tengok M Gadget, tempat yang banyak sebenarnya dia punya barang-barang gadget yang dipromosikan. Sekarang diorang tengah buat sale tu. Sikit boleh saudara saudara Chairman kepada White TV. Sambil-sambil siapa kami ceritakan M Gadget. Sampai Hari Raya Haji tu diorang ada promosi. Alah, ini belum masuk. Dia baru masuk kan mau keluar tu? Ini yang mau masuk. Oh, dia masuk. Sorry. Biar keluar abang terus masuk gitu belakang. Potong jangan beli. Okey, sikit lagi. Kita cuba. Enggak apa bang, yang ini kan kita keluar bang terus abang pengkak. Oh, pengkak? Okey you kan? Pengkak. Oh. Begitu. Ingatkan aku baru dengar perkataan tu, pengkak salah dengar. Ini betul. Pengkak tu Tepang bang kan? Oh, kira. Sini ada ni. Kita masih lagi cari parking. Sandakan penuh kenderaan. Hebatnya warga Sandakan. Semua ada kelebihan mendapatkan memiliki kenderaan sendiri. Ni ada satu ni. Ni dapat ada sudah kereta standby. Kita cari lagi sambil-sambil kita berkongsi juga maklumat tentang Sandakan. Kami sebenarnya tadi ada dua pilihan. Kalau kami tidak dapat ke Satay ni, kami mau kongsikan tentang budak pengemis kan. Banyak sebenarnya di Sandakan. Ada yang berjual, ada yang jual buah-buahan, ada yang jual macam mi, bihun, ada juga yang jual tat telur. And then biasanya dorang akan duduk di kaki lima bank kan. Lepas tu ada yang berjual tu berjual lah. Beli bang, beli kak. Tapi ada pula di sebelah dia tu akan RM1 minta kan. Yang tu mengemis. Dan ada yang kata dorang ni dari luar. Dorang sini wow, dari luar daripada Sandakan bang. Kan? Jadi tapi itu tak apa. Itu mungkin next content yang kami boleh buat untuk kamu. Tapi bila sudah ada okey sikitlah, senanglah juga kita untuk ceritakan apa yang sesuai
untuk warga Sandakan tahu tentang apa lagi yang legend di Sandakan ni. Betul kan, Mi? Kita try pergi ke depan lah sebab di sini penuh sudah. Okey, boleh tengok sambil-sambil. Lalu di sebelah sana Dar, inilah tempat yang kita mau pergi. Tapi kita boleh tengok memang ramai sudah orang situ. Kasih zoom sikit tu dia. Sate legend gitu. Yes. Nanti kan bisa dah bilang. Sekejap. Tunggu. Nah, sekejap bilang ya. Dia macam tahu pula dia. Macam tahu sudah. InsyaAllah kami akan singgah ke situ. Kan? Tahu pula dia. Dia menunggu kehadiran mungkin. Jadi Dia kenal abang. Enggak, macam dia Macam Standby dia kenal sudah. abang. Macam Oh, tahu YTV, sudah. kan? okay, right, thank you. dia- Jadi kalau dapat parking ni kita terus Sana lah parkir bang, tempat tu. per entry tu. Yang situ Okey, pilihan terakhir kami pergi parking private tu, bayar satu kali RM3 parking. Boleh lah sebab Sandakan best lah kan sebab penuh sudah dengan kenderaan. Lagipun kami bukan selalu berpeluang untuk pergi ke bandar begini. Kami menghadapi beberapa kekangan tapi percaya dengan usaha yang kami buat ni perlahan lah kami boleh dapat lah ada rezeki, insyaAllah akan lebih mudah untuk kami bergerak. Support kami YTV, jangan lupa terus follow, share lah benda ni kalau boleh. Kalau sesuai untuk orang Sandakan tahu, share lah bang kan. Di belakang ni ada kami, kau rasa? Dia dah bang, full. Full lah. Dari tadi aku tengok. Dari tadi kau tengok. Full. Okey, jom, jangan buang masa, jangan kasih lama. Sini saya Kita pergi ambil parking yang sudah disediakan. Kami tong-tong lah 3 orang, 1 orang RM1. Kan? Boleh bang. Tong-tong, kolek-kolek. Apa lagi? Patak-patak. Patak-patak. Kurang sabar. Mana tahu ada yang tiba-tiba keluarga. Jangan kita pusing begini, tiba-tiba penuh sudah rupanya parking dia. Benar. Sedih kita. Itulah bergaya bilang. Tadi banyak kosong. Oh, rupanya kereta pun ada penjarakan sosial. Si cedak buat pelawak Melawak dia, pula. Sandakan kereta buat penjarakan sosial. Jangan begitu badan. Meja boleh lah, meja Sini, makan bang, ada 2 parking meter. situ. Ingat tu pastikan ke restoran. Macam nanti kami ni mau pergi di restoran apa ni, Sate Legend ni. Kenal? Kita harap Jauh 1 meter tu. adalah pematuhan SOP. SOP. Bukan. Abang kereta yang kecil. Lebih. Abang di sini nanti abang masuk. Situ. Ya, tapi nampak TM tu mau keluar kan mau masuk dia tu. Tengok semua masuk sini. Harap-harap kami masuk adalah parking yang tak rezeki lah berapa dapat. 1, 2, 3. 2 parking saya lagi. Tapi kereta yang masuk ada 3 yang aku tengok lah. Sana kan penuh dengan parking. Penuh. Hari tu kami buat satu konten TikTok di atas loteng tu. Loteng mana bang? Ni nah. Bersebelahan dengan masjid Atas sekali tu. Masjid Jami' Boleh Asy-Syaikh naik kah bang? Hasabullah Boleh lah. Al-Tahiri. Anu bang, mak masih jamik Di saja. atas tu. Iya. Bayar kami- kah? Anda lah. Cantiknya full. Cantik juga lah. Tahun si nampak. Nampak. Memang best lah view dia. Kami ada di situ sebelum ni buat TikTok. Kamu yang di Sandakan, kalau kamu tahu ada talent, orang-orang yang ada bakat untuk mengisi konten TikTok kami, bagi tahu lah bang. Artistik. Sebab TikTok. banyak sebenarnya warga Sandakan yang ada dalam seni tarian. Mungkin platform TikTok tu kita boleh pelbagaikan pengisian dia, bentuk pengisian dia. Bukan sejak yang kita selalu tengok dia tiru muzik, tiru tari, lepas tu menari di dalam TikTok tu. Tapi yang ini kita boleh gunakan mungkin tarian tradisi orang Sabah sendiri banyak. Kita ada 43 etnik ataupun kaum di Sandakan di Sabah. Bayangkan kalau kita boleh gabungkan jenis-jenis tari ni dan kita persembahkan di dalam TikTok. YTV cuba buat begitu. Actually Nanti ada sudah. di YouTube. Ya, ada sudah yang cuba buat dan dia gabungkan begitu jenis-jenis tarian. Dia letak lagi caption di situ, ini untuk suku apa semua kan, dan Tapi orang menari. Nanti mungkin sekali dengan pakaian tradisi tarian tu. Mungkin kalau mau sekali dengan jenis terus berpakaian tradisi tu. Best juga begitu sebenarnya. Kan? Boleh lah. Itu untuk konten TikTok. Okey.
dia macam mana? Kita actually boleh apa nama? Boleh terus parking dia ni. Kita nak minta dulu situ. Assalamualaikum bang. Dia boleh parking sekejap dulu kan? Lepas tu baru bayar sini kan? Alright. Sini boleh pusing tak? Boleh lah bang pusing sini terus? Oh dah boleh. Di depan situ. Di depan. Ini bukan parking kan bang? Bentar. Ni, tu ni. Tengok ah. Samsung. Memang penuh. Parking swasta ni pun sudah hampir penuh. Oh, inilah Sandakan. Okey dah. Cun. Okey bang. Dia suruh kita buat pusingan satu dulu, baru kita ambil parking sebelah sana ditunjukkan. Okey, ini ada benda kan? Ni, alamak. Dia ginilah. Kalau anda di adjust betul parking dia. Okey, jangan biarkan warga Sandakan menonton dengan sunyi begitu saja kan. Kita bagi tahu mungkin kamu ada perkongsian lain yang kamu boleh kongsikan di dalam YTV, mungkin berkenaan dengan apa suasana hari raya. Besok kami tak pasti sama ada kami boleh bersiaran sebab kita pun mau buat persiapan hari raya kan. Serius. Tipu kalau kita bilang kita tidak mau raikan hari raya kali ini sebab kita tidak dapat hari raya Aidilfitri sebelum ni kan. Jadi kita mau bila ada peluang untuk meraihkan hari raya Aidil Adha begini, kita tidak lepaskan peluang itu untuk meraikannya. Gitu kan. Jadi kita cuba sama-sama buat persiapan. Jadi besok kalau macam kami tidak dapat, kami minta maaf sangat-sangat. Boleh nggak parking sana? Boleh parking sebelah tu kan? Okay. Dapat parking. Yes. Payahnya sila masuk. Dah sabar sudah itu kita parking begini sana supaya boleh keluar terus supaya orang boleh masuk lagi. Iya. Dan sini kau sikit dah supaya boleh tengok side mirror. Kamera. Yes. New Alps. Nama juga ya. Okey. Inilah peluang yang kita ada untuk berada di Sate Legend of Sandakan. Okey, jom sampai sudah kita di parking lot ini. Jangan lupa guys, pakai pelitup muka. Yes. Okey. Ready? Keluar kita. Ni. Okey. Parking dulu kan? Bayar dulu kan? Turun bayar. Terima kasih. Jom. Cuk, macam mana kecuk? Okey, alhamdulillah dapat parking. Bukan senang. Pusing berapa kali sudah tadi untuk dapatkan parking di Bandar Sandakan ini. Kenapa dia Sandakan dikenali sebagai Little Hong Kong? Siapa boleh jawab? Bagilah jawapan tu. Kan? Jangan ni, pastikan langkah berjaga-jaga. Tengok. Okey. Kita melintas ke seberang. Kita tengok sate yang ada. Jom tak? Sandakan, jom. Susah. Lusa hari raya, hari ni tak cuti dah. Okey. Kita masuk ke jalan dia. Inilah blok bangunan dia. Second hand laptop repair. Ya. Boleh sudah tengok dekat dengan BSN.
Okey, macam saya cakap tadi, kebetulan juga kalau konten apa ni sate ni kami dah dapat, kami mau ambil budak-budak yang begini. Tengok dah, orang ada, memang ada di sini. Jadi anak-anak begini yang kita mau support dan pasti diorang kenal kami. Ini kamu dek. Kenapa dia ada pelanggan? Begini okey lah. Sebab dia diorang berusaha jual. Jadi kita boleh kongsikan cerita di sebalik diorang punya perniagaan tu. Sambil-sambil tu Dar, boleh tengok? Yeah. Okay, boleh tengok. Guys, ini suasana di Bank Simpanan Nasional. Memang ramai orang di sini. Hari ini kita tahulah diorang kan ada bantuan sara hidup. Jadi memang apa nama? Memang akan ramai. Tapi pastikan penjarakan sosial. Pastikan. Okay, sambil-sambil tu. Okay, right. Kita try adjust. Okay, Jun. Okay, jom. Bestnya sebab disediakan tempat duduk. Tengok macam mana. So, mana kau dah? Okay. Kau zoom tangan. Berapa? Okay. Macam biasa, boleh nampak sudah. Sate. Dah, please lah. Okay. Sudah tunjuk di atas. Kedai kopi. Boleh masuk ni, ada tempat. Okay. Okay, berada tu tadi tunjuk dia bilang Sate Legend. Kedai kopi sate tradisi. Nama pun Sate Tradisi. Betul-betul bersebelahan dengan Bank Simpanan Nasional dan klinik SMSIN. Ini tempat yang nama pun tradisi. Jadi berada tu sudah spare satu meja. Boleh duduk 4 orang. Tapi kami bertiga, kami mau try rasa dia punya sate. Sambil-sambil kita berkenalan dengan dia punya pekerja ke, owner ke, untuk kita tahu bila sebenarnya sate tradisi ni, kedai kopi sate tradisi ni dibuka. Jom, jangan lupa. Ni ada lagi. Jangan lupa. Pakai lagi. Lagi bang? Salam. Oh, dia buka. Dia sate berapa? Sate 8%. 8%. Ya. Dulu memang begitu harga dia. Ya, 8%. Dia ada sate apa? Ayam, daging. Ayam daging. Ya. Itu dia. Sama ada sup, udang, gado-gado. Itu ada makanan sambil yang boleh dimakan lah kan? Ya. Kami 3 orang. Bagi kami rasa sate 55 lah. 55. Okey. Bagi kami rasa dulu. Nanti ayam bagi tarik timbang. Okey. Minum. Kosong. Kosong. Okey. Thank you. Okey, alright. Kami bawa stand. Kami cuba tunjukkan sedikit macam mana rasanya. Macam mana makan sate. Okey. Satu lebih brand itu harga sate masih lagi di bawah harga tu. Tengok kalau di luar kadang-kadang sate 90 sen. Start sudah harga 90 sen. Di sini masih lagi kekal 80 sen. Ada juga sate yang dijual RM1 satu cucuk. Sini 80 sen satu cucuk. Kenapa? Serius tu? Bukan terang sebab ada ni. Okey, kenapa? Sana sesuai. Okey. Tapi aku nak duduk. Sini. Bila kedai sate ni buka? Maksudnya buka jam ke? Sejak bulan.
Tapi dah. Oh, ini lama saja. Mungkin 19 begitulah. 90-an. Begitulah. 90-an. Dari yang generasi ketiga soalnya sekarang. Generasi ketiga. Mungkin 80-an. Begitulah. Sana pada. Kau kena dari sana. Generasi ketiga, ya abangnya generasi Onila. Oh, Nila ya, anaknya lah. Kira gitu. Sekarang yang menjalankan Kamila sudah. Oke. Kalau generasi ketiga, Umur apa berapa? 29. masa buka ni ada ke sudah? Ada sudah. Itu kami menyewa lah itu. Ini waktu itu Ya, kan juga. jadi sekarang kami kedai sendiri lah. Jadi Ya, teknik salah. Beliau ada lagi. Dia ada, tapi belum kira puas sudah kan. Jadi kami yang anak-anak tadi lah. Anak-anak adik-beradik berapa orang? Kami ada 4 orang. 4 orang. Anak 2 lelaki, 2 perempuan. Anak berapa? Bungsu 4. Oh, keempat ya. Yang usahakan ni kita sendiri. Sama kopi abang lah. Oke. Ada satu sate daging lagi. Ya, daging saudara hari ini Ada. dua beda. Anda berapa? Masih tambah ayam. Boleh bah. Okey dapat. Kalau masih ada ruang tu air apa? Tulung ting lah. Okey. Kalau menurut brother tadi kita belum kenalan lagi dengan dia. Memang sibuk. Sate ini sudah diwarisi 3 generasi. So daripada bapak dia mungkin, kemudian anak dia, kemudian mungkin ada yang sudah berkeluarga kali kan begitu kan? Atau bapak Daripada datuk. Oh gitu. Okey, daripada datuk dia sendiri, lepas tu bapak dia turun kepada cucu dia. So ini generasi yang ketiga. Diorang bilang daripada tahun 80-an. Tapi mungkin kalau kita dapat duduk dengan dia, kita boleh dapat cerita yang lebih jelas kan. Tapi yang pasti warga Senagan mesti tahu. Kamu yang tahu, kamu boleh komen, masukkan di dalam ruangan komen tu dan beritahu kami, kongsikan apa yang kamu tahu tentang ni. Kami sambil tu kami boleh tanya anak bongsu kepada 4 beradik ni yang sekarang mengusahakan premis ni. Dulu premis ni disewa. Sekarang ni diorang sudah Cina punya tu. So sekarang ni diorang sudah take over dan memang ini diorang punya sendiri. So tanggungjawab Vibe TV. Kami mengambil tanggungjawab untuk mempromosikan tempat yang legend. Kalau kamu masuk sini, memang kamu akan rasa feel dia lain bang. Kan? Rasa macam memang bangunan yang lama, suasana yang memang kedai kopi dulu-dulu. Ada lagi tulisan-tulisan Cina sana, signboard-signboard lama. Apa lagi? Kalau tengok pada mozaik dinding dia, lantai dia kan, Tandas dia. ada lagi tempat-tempat begini ni. Wow. Jadi kira macam struktur asal lah juga kan. Ini sekejap. Gambar sate jual masih baru dikeluarkan. Ya, dapat. Nanti kita cuba tengok sendiri lah. Kita mau tahu orang punya apa ni. Mau tahu macam mana orang dapat. Siap kita preview. Okey. Try makan. Pasti kuah kacang dan sate. Okey, biasanya sate ni dia punya penangan sebenarnya daripada kuah kacang juga. Selain daripada sate yang lembut. Okey, setengah orang dia punya orang bilang apa? Daging sate tu dia keras. Lepas tu dia memang betul-betul daging. Ada setengah pula yang dia akan campurkan sedikit dengan kulit-kulit. Lepas tu dia memang kena ada kuah kacang. Kuah kacang ni lah yang orang bilang menjadi pelengkap kepada sate. So ini kedai kopi sate tradisi. Wow. Mantap. Fabulous. Sate legend. Ini salah satu tempat yang legend di sana kan, betul. Tengok signboard tu memang kita bilang, oi, masih lagi apa kekal signboard yang lama. Nampak sudah macam kuning-kuning susu gitu, putih-putih susu gitu. Tapi nama pun kedai kopi tradisi, kedai kopi sate tradisi. So alhamdulillah kami berjaya sampai sini. Memang berfikir-fikir juga sebenarnya. Kita mau cari apa lagi yang sesuai. Lepas ini kita try. Selepas ini hari-hari seterusnya kita boleh tengok macam cake and bakery. Ada yang legend juga Senakan. Kami akan try pergi ke Legend, Cake Pluto.
Apa roti? Oh, roti UFO. sorry. UFO. Tak UFO. Ah, Tak UFO. Okey. Itu makan-makan kan? Okey dah, boleh duduk kali. Mau duduk? Okey, gini. Aku tak. Dapat? Sini. Come. Aku cuba. Okey, sambil kita tengok si Almi. Almi tengah makan. Okey, Asdar kena duduk sebab dia tidak boleh terdedah terlalu lama dengan asap. Okey. And then memandangkan saya ni bergerak, jadi jangan lupa ada facial mask dan kamu boleh tengok sendiri. Okey, bagi Asdar. Asdar, order extra juice apa kan? Okey. So bila kita tengah tadi begini, brother pun tanya juga cerita dia. Betul bang? Abang biasa datang sini bang? Biasa juga. Biasa juga. Aku ndak silap di pasar Sandakan tuh. Pasar Sandakan? Ya, baru dulu di pasar. Di atas tuh? Di atas tuh baru. Yang pasar lama tuh? Pasar lama. Pasar lama. Baru pasar lama tuh baru 30 sen kan 50 sen. Harga dia? Ya, harganya. Sate ini kah ataupun sate di sana? Sate di sana. Sate sana. So kenapa sate ini pula macam mana? Bagus juga. Bagus juga. Nah, bagus juga. Ada sinar kan? Masih berniaga lagi? Belum. Enggak sekarang nih, masih berniaga lagi kita. Bukan mereka. Jadi ikut pas saya mau makan ke. Oh gitu. Semang ke itu. Coba tengok ada towel tuh. Rasa biasa orang yang ada towel-towel gitu macam niaga je kan? Dan juga mereka. Okey, right. Di kampung juga. Siapa nama kita bang? Lambri Oto. Lambri Otak. Memang orang Sandakan juga lah. Bukan orang pulau, orang Di mana? Bloran. Oh, betul. Kau datang sini? Wah, jauh. Sampai kita foto. Bawa anda bang? Kasih cover. Okey. Tengok sendiri kan? Nomor berapa? Okey. So begini saya cara dorang bakar sebenarnya. Okey, boleh tengok, sorry guys kalau bergegar sikit. Okey. Sambil kita bercerita pasal sate ni, memang tumpuan saya terarah kepada ramainya orang yang sedang menunggu giliran untuk masuk di dalam BSN. Okey, tengok sebab pengagihan bantuan sara hidup memang sudah disalurkan untuk fasa ketiga. Okey, sambil saja. Okey, right. So kalau tengok brother tengah sibuk untuk melayan menyiapkan order customer. Okey. And then ada lagi. Okey, selain daripada sate, di sini juga ada menu lain, Mbak. Nama pun kedai kopi kan. So boleh makan ada sup tulang. Sup tulang kosong, sup daging, sup ayam, sup daging. Tengoklah banyak-banyak sup. Sup rojak, gado-gado pun ada. And then nasi ayam. And then pelbagai pilihan air. Tetapi yang lekat untuk kedai ni adalah sate tradisi. Tengok. Okey, tengok. Okey guys, thank you. Masih setia bersama kami. Sorry, masih di dalam pula. Okey, kami cuba makan dan rasa sendiri macam mana sate dia. Sambil-sambil kami mau kenal sendiri dengan pemilik lah, waris yang mewarisi perniagaan sate tradisional ni, sate tradisi, supaya kita boleh tahu lebih jelas tentang kisah di sebalik sate ini. Sebab dia bilang daripada datuk dia dan turun kepada bapaknya, dan sekarang ni dia sendiri yang usahakan dan dia pula anak bongsu daripada 4 beradik. Jadi kita mau tahu sendiri daripada dia. Beliau dia ada lagi tapi mungkin kurang sihat sudah kan. Jadi memang sentiasa mana-mana tempat yang pergi jumpa, memang diorang perniagaan seperti ini akan diwarisi oleh anak-anak sendiri. Jadi di mana tumpahnya kuah kalau tidak kena nasi kan. Okey, nampak macam santai-santai sudah berada tu. Kita mau berkenalan dengan dia. Nama pun kita belum tanya lagi. So dapat tahu dia, kita akan tahu kisah sebenar. Okey. Sambil-sambil dia buat siapkan menu kali ya. Boleh bang kan sambil-sambil bang kita bertanya-tanya kan? Boleh lah bang. Nama apa nama kita bang? Khairul. Khairul. Okey. Khairul tadi bilang anak bongsu daripada 4 beradik. Kak ini abang juga bukan? Kerja lah. Oh okey, ada berapa pekerja sini bang?
kami ada 7. Ada cuti lah hari ini, ada urusan kerja. Ya, lagipun sekarang masih lagi anu bang kan? Iya. Masih lagi PKPP. Ini untuk orang yang bungkus apa? Ini untuk yang bungkus Sup sama ayam. makan ini nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam Chinese punya lah. Okey, alright. Okey, abang tadi sebut memang perniagaan ni diwarisi 3 generasi sudah kan? Ya. Maksudnya memang daripada datuk dulu turun kepada bapa, kemudian sekarang ni anak cucu lah. Cucu. Memang sate sejak ke dulu, dari dulu? Iya, sate sedap betul. Sate saja. Tapi ini kira menu sampingan lah kan? Ya, begitu. Ada ABC juga. ada ABC juga. InsyaAllah kalau ada rezeki mungkin bakal dia lagi. Oh ya, di mana? Tapi sekarang kan ada PKP, jadi takut nanti ekonomi pun tak bagus sekarang. Ya, betul. Kena merancang betul-betul lah kan? Rancang sudah. Okey. Plan mau buka di Batu Umpan, cuma Ya, mungkin dari keadaan kan tak mengizinkan, jadi takut nanti masalah lagi kan. Betul. Betul bilang perlu perancangan yang betul-betul teliti pak. Baru kita boleh buka cawangan lain kan. Dan PKP dan hari 1 hari bulan ni sudah balik lagi pada SOP yang lebih ketat lagi kan. Kena wajib sudah pakai mask, kalau tidak kena compound. Bang, kalau ada tarikh yang spesifik yang abang boleh ingat. Kalau bilang 3 generasi, tadi macam kita rasa macam tahun 90-an, macam juga tahun 80-an. Tapi sebenarnya adakah tahun yang macam kamu sendiri mungkin kamu lahir tahun 90-an begitu bang kan? Jadi yang Mungkin abang-abang tahun 90 gitu. Aku punya mamak lah. Ya. Begitu. Kalau dari nenek mungkin dalam 1995 begitu. Okey. Apa? 1985 kali. Enggak. Bawah lagi 1950 sebab orang yang lagi Serius ah? ya. Generasi ketiga sudah tu. Betul itu. Mau menghitung generasi Ya. ketiga tu. Terus kan? Sambil. Nah, aku sudah melihat angka lain sudah ni. Sambil Asdar, apa kau badar? Kenapa lantai basah? Lampu sedap ah? Oh, ini sampai mandi. Kenapa ada roti? Memang sekali dengan roti tak? Ada? Abang tu belanja. Wow, so thank you owner. Bagi kami rasa dengan roti sekali. Okey, kita nak mau kacau kita punya ni. Kakak sudah lama kerja sini ke? Berapa lama agak kerja? Tahun dah. Bertahun sudah? Bertahun berapa? Tahun berapa lama tahun tu? Rasa-rasa? Berapa tahun? 2 tahun lebih. Oh, baru jugalah. So, macam mana yang akak kenal? Memang inilah pilihan utama orang Sandakan kalau datang di kedai ni. Memang sate lah. Memang ini pilihan orang Sandakan. Sate paling sedap. Paling sedap. Betul. Kuahnya sedap. Kuahnya sedap. Betul itu. Orang bilang selain daripada daging sate itu sendiri ataupun ayam daging lah kan, ataupun daging sate itu sendiri, kuah tu sebenarnya yang main peranan kan. Jadi itu yang nama. Sama dia punya sate lah juga sedap. Iyalah, dengan kuah kacang tu. Kuah kacang tu buat apa? Macam mana? Buat di sini kah atau Di rumah. di rumah? Dia Oh, ada juga bekerja sana. Orang tinggal di mana? Dorang Saya di Bandung. Dorang ni? Si Simcim. Sim. Okey. So Saya dorang sana juga, tapi saya tinggal sini lah. iyalah dekat dengan kedai kan. So dia kuah kacang ni buat di rumah. Kemudian sampai di sini terus dijual begitu saja kan. Kira panas-panaskan semua sini. Ya, panas-panas. Ada sate biasa dimakan dengan nasi impit ke? Nasi impit sama roti lah. Sama roti. Oh, itu unik dia kan makan. Memang biasa orang makan sate dengan nasi impit. Ya. Tapi sate dengan roti tak tahu lah orang Sandakan lah yang mungkin biasa dengan benda-benda tu kan. Siapa nama kak? Aida. Okay, thank you Kak Aida. Sorry berkongsi dengan kami. Okay. Di Sim-Sim. Sama-sama Kak. Okay. Macam mana Mi? Okay. Okey. Habis sudah kan? Habis lah. Aku punya ni licin bah. Okey, cuma kami tak sempat merasa daging. Tapi tak apa sebab saya pun sebenarnya makan lebih gemar makan sate ayam. Daging tu pilihan lah. Siapa yang mau. Tapi tidak lengkap sate kalau tiada sate daging. Mesti ada sate ayam. Apa lagi sate biasa orang punya tu selain sate ayam daging? Rusa. Ya. Betul ke? Sate Arnab dia bang. Sate Arnab sebab sate Arnab sate kucing punya sate kucing. Nah itu lagi tak pernah ganjil loh. Oh tak. Sebenarnya sate kucing memang ada. Bukan sebab sate itu daging kucing. Oh, namanya tapi sate dia. itu besar sedikit.
tapi diorang namakan sate kucing. Bukan disenakan. Kita campur-campur sedikit. So biasanya sate legend ni payau. Daging lah betul kan, daging rusa kan. Payau bukan rusa. Bukan ke lain ke? Jadi rusa-rusa, payau-payau. Ya, payau lagi besar daripada rusa. Pas kita tanya Syalmi, banyak buat dia tahu ni, tapi tidak mau kongsi habis-habis. Okey. Kalau kamu tahu di Malaysia Airlines popular dengan dia punya apa ni, sate. Dengan ada orang putih review, rasa kuah sate ni macam coklat. Kuah coklat. Jadi kenikmatan apa flavor mereka boleh anggap apa kuah kacang macam rasa coklat, apa lagi apa kita terbiasa ni kan macam rasa sambal lah sedikit. Oh begitu. Lagi family akan Melayu dengan sambal. Mi, kenapa pergi Malaysia Airlines Mi? Sebab apa makanan the best adalah sate. Oh, and then Malaysia Airlines ada menu sate tu di pesawat tu kalau mau makan di sana. Autentik lah. Ya, makanan sate ni adalah autentik Malaysia. Okey. Itu menurut Almi. Pengalaman dia ni naik Malaysia Airlines. Kalau tak pernah naik memang tak boleh berkongsi begitu kan. So warga Sandakan yang watching kami di White TV, kami sekarang berada di kedai kopi sate tradisi Sandakan. Jalan apa? Jalan 3 kan? Okey, di Jalan 3 bersebelahan dengan Bank Simpanan Nasional BSN. Ini adalah sebelahan berdepan dengan Alliance 30. Enggak apa. Tapi satu blok bangunan. Actually ada klinik sebelah ni. Di sebelah klinik tu ada BSN. Okey. Kami cuba menjejaki tempat ini sebelum ni dan alhamdulillah kami ingat dia punya restoran ni belum beroperasi lagi pagi ni, tapi alhamdulillah kami datang dan rezeki kami dapat rasa sate dan berjumpa sendiri dengan waris kedai kopi sate tradisi ni. Cik Khairul kan nama dia tadi? Okey, Khairul anak bongsu kepada pemilik kedai kopi sate tradisi ni. Dan diorang sebenarnya ada 4 orang adik-beradik. Kalau saya dah sempat bercerita lebih dengan dia sebab sibuk lah, ada dia melayan pelanggan. Tapi sambil tu di luar tu memang ramai orang tengah berbaris beratur menunggu giliran untuk masuk ke BSN sebab hari ini juga adalah memang inilah peluang untuk orang keluarkan duit sebab bantuan sara hidup sudah masukkan. Hari yang ke berapa sudah sejak daripada Jumaat lepas dimasukkan kan. Jadi ini doranglah akan menjadi pelanggan kepada kedai sate ni. Dan bila melihat kehadiran kami di sana tadi, rasa macam yalah orang sana kan masih belum terbiasa dengan bila kita try untuk bertanya secara langsung begini, interview live begini. Jadi pelan-pelan kita boleh biasakan diri. Jadi White TV boleh boleh dijadikan try and error untuk orang sana kan. Ni habis apa? So yang kita mau sentuh adalah sate tradisi. Sebelum ni kita sudah sentuh tentang coto, kita sudah bercerita tentang sup, kita sudah bercerita tentang ikan bakar. Tempat yang legend pun di Gerai Wak Joko. Betul lah itu nama dia kan? Di Pasar Malam Bandar kita pun sudah pergi. Yang tempat yang kita dah sempat pergi, kita sebut juga pasal Cakoy sebelum ni kan. So hari ni kami di kedai kopi sate tradisi. Nama dia tu memang best juga. Jadi nama tu sendiri melambangkan tempat ini adalah tempat yang menjadi tumpuan sejak dulu lagi. Ada disebutkan tadi Cik Khairul berkenaan dengan tarikh tu, tahun itu. Maksudnya kalau daripada datuk dia lagi, sate ni, tempat ni sebenarnya mungkin wujud sejak tahun awal 50-an. Wow. Kalau itu kita mencari fakta dia nanti, tetapi yang pasti memang sudah lama 3 generasi mewarisi perniagaan ini. Sambil ada lagi orang mau masuk di sini. Sekejap. Minta Asdar pegang sejadah, mau pakai mask sekejap. Okey, saya membuat tinjauan di luar tentang pengunjung. Boleh? Takut ke? Ya. Okey, right. Okey guys, yang follow ni boleh share. Kami sekarang tengah live di Facebook White TV, WIDE TV. Kami membuat tinjauan sekarang. Kita tanya yang jauh-jauh sikit lah, nama yang terlalu dekat.
Ada nggak yang kita boleh tanya? Boleh kau Assalamualaikum. Kak, boleh kami tanya? Enggak mau. Kak, boleh kami tanya nggak? Boleh lah bang. Kak, boleh kami tanya nggak? Boleh bang. Okey, supporting melayan. Kak, kakak memang tahu ke ada kedai sate di sini? Ada sate. Ini di depan. Iya. Memang kita kenal, memang ada kedai sate di sini. Aku ni pun baru-baru je aku nampak. Ini baru-baru juga. Sebenarnya kedai sate ni sudah ada lebih 30 tahun lagi. Jadi kami ni daripada YTV, YTV Sandakan. Kami try tengok mana tempat-tempat yang legend sebenarnya. Legend maksudnya sudah lama kan ada di Sandakan. Kakak pernah cuba makan di kedai sate ni? Sudah, tadi baru-baru je. Oh, baru-baru juga. Macam mana kak rasa dia? Okey. Sedap. Okey, nama kak? Sadia binti Asim. Sadia binti Asim. Kak Sadia memang tengah tunggu giliran untuk masuk ke biasan? Ya. Masuk di dalam kah ataupun di ATM dia? Dalam lah. Masuk ke dalam. So yang ramai-ramai baris ni masuk ke dalam. Berurusan di kaunter lah. Ya. Okey, tadi kakak bilang sedap. Apa yang sedap kak? Sedap lah. Satenya, sambarnya. Kakak makan dengan apa? Dia punya sate saja ataupun ada ambil sup ke, ada ambil air ke? Dah ada aku dibagi satenya sama ayamnya. Okey, sebenarnya dia memang ada menu lain. Memang tak akan dibagi, tapi kita akan order. Tapi memang kakak masuk tu untuk makan sate saja. Ya. Okey, kalau dari segi harga, kakak rasa macam mana? Sesuai ke harga tu? Sesuai lah. 80 sen satu batang saja cucuk kan? Ya. Masih murah lagi kan? Ya, murah betul. Murah. Biasa kalau kakak beli sate di luar-luar, harga sate satu batang biasa berapa? Kalau di kampungku kadang-kadang 1,5. Nah. Ya. Mana kampung kak? Kampung Kumun. Mana itu? Dekat Mamiang juga. Sekali lagi, Mamiang di mana? Mamiang. Sebelah Mamiang sana. Tahu tak? Tahu. Sebut batu berapa kah? Kawasan batu. pulau kah? Kampung. Kampung di area mana? Memang area dekat dengan bandarnya kah atau macam mana? Macam dekat pergi Suko juga. Oh, no. Nah. Sukau. Ya. Kena batangan sana? Ya, sana. Sini. Tapi sebelahnya. Sebelahnya. Kalau pergi sana kakak naik transport biasa, kereta biasa kah ataupun pengangkutan awam atau naik bot? Aku naik botku sendiri. Ui, bot sendiri. Wow, bukan main-main kakak ni. Okey, thank you kak berkongsi dengan kami. Kalau kakak ada Facebook, boleh tengok kami sekarang tengah live dan tengah interview kakak di dalam channel kami di YTV. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Okey, kakak ni memang orang lama. Ada bot sendiri, pergi ke tempat dia. Dia bilang dia bersebelahan dengan pulau. Kalau sebut tu memang serius. Minta maaf, tidak berapa kenal tempat tu. Tapi akak tu daripada sana dan dia sudah rasa sate ni. Dia bilang memang harganya kalau di tempat dia sendiri 1,5. Mungkin jarak tu mempengaruhi harga dia sendiri. Jadi kita best lah, harga masih berpatutan. Bawah harga mana? Kita tanya Pak Cik ni. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak kami bertanya Cik? Boleh. Boleh. Okey, kami ni daripada YTV. Kami tengah buat live. Okey, berkenaan dengan kedai kopi sate tradisi. Kita tahu ke kewujudan kedai kopi sate ni? Mudah tahu. Ya. Kita orang mana? Saya orang Sempurna. Orang Sempurna. So tak mustahil lah bang. Kawin orang sini. Orang sini. Berapa lama sudah di sana kan Cik? Cucu sudah. Bercucu sudah. Oh, tapi belum Tidak apa? apa? Ini apa? Saya buat sendiri itu. Kita ada kedai sate. Serius? Saya buat di rumah. Beli ayam saja. Istri saya pandai buat. Okey. Enggak. Maksudnya kita memang ada jual sate sendiri ke atau apa? Tidak jual. Tidak juga. Tapi endaklah merasa kalau mau sate enggak perlu pergi kedai untuk kalau membeli. saya makan ada jual di terminal saya itu Di mana? Terminal Batu Sapi ada jual menjual di sana. Terminal Saya Batu Sapi. pas mini pak. Oh, kita bawa bos mini. I see. Siapa nama kita, Cik? Hamzah. Okey, Haji Hamzah. Okey, kami sebenarnya daripada YTV, kami mengisi konten untuk tempat yang legend di sana kan. Oh, ya. Sebelum ni kami ada cerita tentang Coto Makassar, Haji Alimuddin. Ya. Lepas tu kami ada cerita tentang sup legend di Pasar Sim-Sim tu. Lepas tu kami ada cerita juga dengan gerai Wak Joko yang ada di pasar malam tu. So hari ni kami jumpa ada saya satu. tahu itu pasar malam. Selalu saya beli di sana singgah. Nah, jadi bila sebut pasar sate pula kita tahu ada satu tempat yang Ada di Taman Litat lagi. Oh ya, di Taman Litat itu di terminal itu. Bukan di terminal loh, bukan yang di Nasalim. Terminal bawah di sini dia. Itu pun ada juga jual sate. Apa satu itu? Sate bukan di Nasalim daging. bukan? Bukan yang Ada sate. Ada sate. Selalu saya singgah sana makan. Okey, right.
Sebab kalau ikut menurut kepada waris kepada sate tradisi ni, diorang sudah daripada awal 80-an begitu, Pak. Ya, Jadi ya, betul. kira macam lama juga. Sudah ini. Signboard pun masih masih ikut Lama yang- sudah ini. Lama sudah. Ya, Jadi lama sudah. kira Pak Haji sudah mengakui yang dia memang lama. Cuma kalau makan sate bagus masak sendiri kan. Iya. Bagus orang rumah pandai buat sendiri. Iya, pandai juga kita masak. Iya. So sekarang ni tunggu giliran untuk masuk biasa. Giliran kita ambil ini. Okey, terima kasih Haji. Sama-sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey. Kalau menurut Pak Cik Haji lah kita panggil kan, sebab dia berkopiah. Dia mengenali, dia tahu tempat ni itu sudah wujud lama, tapi dari segi pilihan dia ada pilihan lain. Itu bergantung kepada warga Sandakan sendiri. Kalau mau makan apa pun memang banyak pilihan. Cuma apa yang kami kongsikan di sini adalah tempat yang legend di Sandakan. Sate ni memang sudah lama dan orang bandar Sandakan kalau mencari sate dia makan pergi di sini. Dan dia kenal sebab dia punya kuah dengan sate itu sendiri yang lembut, mungkin cara masak tu sangat legend. Begitulah itu. Di situ saya dorang masak. Standard. Okay. So, lebih kurang begitu saja konten kami hari ini lah kan. Mungkin insyaAllah selepas ni ada orang di belakang. Selepas ni kami akan try untuk berkongsi lebih, jangan terlalu rapat dengan orang dah. Berkongsi tentang tempat-tempat lain yang ada di Sandakan. Kita mau warga Sandakan sendiri berkongsi bah. Kalau ada tempat yang kami boleh isi, kami boleh ceritakan dan isi di dalam platform kami di YTV, komen ataupun DM kami sendiri. Macam tempat yang kami jumpa hari ini, tempat yang sangat dikenali sebenarnya oleh warga Sandakan. Kalau sebut pasal sate, diorang akan datang ke kedai kopi sate tradisi ni. Itu sebut pasal sate di Sandakan. Kalau tempat-tempat lain juga orang bilang kalau mau cari contoh, diorang tahu mau pergi mana. Kalau dia cari sup, diorang tahu mau pergi mana. Sup yang paling ni. Tetapi percayalah, selepas wujudnya sate ni, maka wujudlah pengusaha-pengusaha sate lain yang ada di Sandakan. Bukan disebabkan dia, tetapi disebabkan permintaan yang tinggi di Sandakan. Jadi diorang boleh wujudkan pelbagai jenis sate ataupun pelbagai jenis perniagaan bahkan yang menjadikan menu sate itu sebagai menu utama diorang. Jadi yang saya tahu tadi bila baca itu sebut di Letat pun ada. Lepas tu di pasar, di mana tadi dia bilang? Di area Batu Sapi ke? Di area sana pun ada. Dan yang saya bagi tahu di Nasalim pun ada satu kedai sate yang memang cukup dikenali. Daripada sini jalan pun boleh nampak sudah di jalan utama sebelum roundabout tu. Jadi ini adalah konten fresh daripada YTV. Kami ceritakan tentang pemilik sate, berjumpa dengan waris dia, Cik Khairul sendiri, anak bongsu berempat adik-beradik. Tapi kita tak perlu berkenalan dengan beliaunya. Cukup kepada anak dia saja, dengan anak dia saja. Kami sempat merasa, dan sekejap lagi kita masuk ke dalam untuk akhiri live kita pada pagi ini. Jadi hari ini saja yang kami boleh bawakan untuk YTV. Follow YTV. Terima kasih pada yang terus menonton setiap kali live kami setiap hari. Kami akan isi dengan beberapa maklumat berkenaan dengan apa yang berlaku di Sandakan. Kemudian selain daripada media elektronik yang kami ada, media digital yang kami ada, kami juga sebenarnya mempunyai medium cetak. Okey, kami bersama dengan Semarak Niaga menyemarakkan perniagaan dengan image yang lebih segar ataupun design lebih segar. Mungkin wajah kedai kopi sate tradisi ini pun boleh kita transform kepada satu warna yang lebih menarik perhatian mungkin, tetapi dengan mengekalkan tradisi ini, kemudian mudahlah untuk warga Sandakan mendapatkan apa siap bentuk. Kalau mau dapatkan khidmat nasihat berkenaan dengan desain ke apakah, boleh datang ke Semarak Niaga. Studio kami ada di sana di Taman Ting, Batu 6. Okay, right. And then apa lagi? Jangan lupa kami ini sebagai skuad anti dada berperanan sepenuhnya dalam membentuk kesedaran masyarakat berkenaan bahaya penyalahgunaan dada dan sedar bahawa jika kita tidak mulakan langkah untuk beri kesedaran kepada masyarakat, kita bimbang generasi kita akan terjebak dengan gejala penyalahgunaan dada. Jadi kami akan mainkan peranan yang sangat penting, #perangi dada, serius perangi dada. Kita tidak mahu generasi kita memang terkesan dengan penyalahgunaan ini. And then setiap hari kami akan cuba untuk memberi konten yang terbaik untuk warga Sandakan. Cuma hari ini berbeza sedikit, kami live daripada luar. Saya bersendirian, Kira dan Jinani masih lagi rehat buat persiapan Hari Raya bilangnya. Jadi mungkin besok kita tak dapat persiaran begini. Mungkin saya sendiri saja dari rumah sebab mau juga buat persiapan untuk Hari Raya. Kami mau try masak lemang, mau cari di mana ada buluh.
Di kawasan Sandakan di bawah mana boleh ambil bambu. Senang kami potong-potong hari ini and then boleh buat masak lemang besok. Itu menu tradisi orang Malaya, orang Semenanjung. Dan di sini dia banyak tradisi makanan macam si Gina ni kongsi pulut panggang, saya kongsikan burasa, apa lagi nasi himpit mungkin sate ni juga adalah menu tradisi untuk warga Sandakan setiap kali tibanya musim perayaan macam Hari Raya Aidiladha yang bakal kita sambut 31 hari bulan hari Jumaat ni insya-Allah 10 Zulhijjah. Jadi apa lagi yang boleh saya kongsikan Dan? Sebelum kita tamatkan live kita pada pagi ni, mungkin selepas ni kami akan pergi tempat yang lebih legend. Kita bercerita bukan saja pasal makanan tetapi pasal tempat-tempat yang menarik yang ada nilai sejarah yang sangat besar di Sandakan. Boleh kan? Macam tadi kami tunjuk sikit sementara kami cari parking di Sandakan ni. So jom sebelum kita habis kita masuk ke dalam semula. Okey, sangat berpeluh. Minta tisu dulu. Okey. So saya berkenalan tadi dengan Cik Khairul, betul kan? Ya. Terima kasih Cik Khairul sudah berkongsi tentang apa nama kedai kopi sate tradisi yang ada di Sandakan ni. Memang sangat legend, diwarisi oleh anak bongsu generasi kedua. Generasi kita ya. Nama beliau Aminah binti Kijan. Oh, daripada beliau perempuan kan? Ya. Beliau lelaki? Beliau lelaki dia dapat ni di kampung. Dia ada tanah sendiri. So that mean perniagaan ini sebenarnya daripada mamak dia sendiri. Okay, so baru tahu sedikit. Tapi tak apa, kita akhiri live kita pada pagi ini. Thank you Cik Khairul sendiri sudah view dan subscribe dan sudah follow. Okay, sudah like dan follow. Thank you. Dan kita mau warga Sandakan yang boleh berkongsi tentang apa lagi tempat yang menarik yang boleh kami kongsikan di dalam platform kami di channel YTV. Jangan lupa DM kami ataupun direct. Boleh call. Kami ada nombor telefon tertera di page kami dan jangan lupa juga subscribe YouTube kami. Video ini kami akan kongsikan di dalam platform YouTube. Bagi yang tidak dapat tengok kami live, boleh tengok rakaman seterusnya dan gambar-gambar yang menarik behind the scene kami kongsikan di dalam Telegram kami ataupun video pendek di dalam IGV dan begitu juga di Twitter. Mesti ramai yang menggunakan platform Twitter untuk berkongsi maklumat tentang Sandakan. Okay, and then apa lagi? TikTok kami isi sikit-sikit macam yang saya cakap tadi sementara kami cari parking tadi kan. So, bolehlah menyumbang bakat-bakat yang ada di Sandakan. So, itu saja. Jangan lupa follow kami #YTV, #TV Sandakan. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Sikit hari lagi. Bye.